Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik Malaysia. Ini adalah video pertama untuk siri video Black Soldier Fly. Dan sebelum kita belajar untuk menternak Black Soldier Fly ni, elok kita kenali dulu Black Soldier Fly ni. Jadi untuk video pertama ni saya akan bagi sedikit pengenalan tentang Black Soldier Fly. Black Soldier Fly ataupun singkatannya kita panggil BSF adalah sejenis lalat yang kita ternak untuk mendapatkan larvae ataupun BSFL sebagai makanan untuk ternakan seperti ayam dan juga ikan. BSF ni bukanlah serangga perosak ataupun serangga yang membawa penyakit. Dia tak sama macam lalat biasa. Lalat biasa kita tengok dekat rumah. Dan BSF yang dewasa ni dia memang tak makan, tak menggigit ataupun tak menyengat. Jadi dia langsung tak berbahaya kepada manusia. Dan BSF yang dewasa ni dia cuma menghabiskan hayatnya untuk mengawan dan untuk bertelur saja. Tujuan kita menternak BSF ni adalah untuk mendapatkan BSFL ataupun Black Soldier Fly larvae. Dan BSFL ni adalah larvae kepada BSF yang merupakan salah satu peringkat dalam kitaran hidup BSF ni. Dan larvae ni adalah output ataupun hasil dalam ternakan BSF. Dan dia memang sangat sesuai untuk dijadikan makanan ternakan sebab kandungan protein dalam BSF larvae ni hampir 43% dan kos ternakannya yang sangat-sangat rendah. Dan BSFL ni mampu untuk menggantikan pellet dan juga boleh digunakan sebagai bahan untuk membuat pellet yang biasa kita gunakan sebagai makanan untuk ternakan, sama ada ikan ataupun ayam. Okey, ini adalah kitaran hidup BSF. Okey, kita bermula dengan BSF dewasa. Dan BSF dewasa ni dia cuma hidup antara 5 hingga 8 hari saja dan dia akan habiskan masa ni untuk mengawan dan untuk bertelur saja. Dan kebiasaannya selepas mengawan, BSF yang dewasa yang jantan ni akan mati. Kemudian BSF yang betina ni selepas dia bertelur, dia pun akan mati. Dan telur BSF akan menetas selepas 4 hari. Dan jumlah telur dia antara 500 hingga 900 biji telur. Okey, untuk tempoh selepas 4 hari dia akan menjadi larvae dan mengambil masa antara 13 hingga 18 hari untuk pembesaran. Tapi dalam tempoh 13 hingga 18 hari ni kita dah boleh gunakan sebagai makanan untuk ternakan. Tak kira sama ada untuk ikan, untuk ayam, itik dan sebagainya. Dan kemudian peringkat yang hampir terakhir iaitu pupa ni akan ambil masa 10 hingga 30 hari untuk menjadi BSF yang dewasa. Biasanya kalau kita dengar lalat ni, kita akan kaitkan dengan sesuatu yang kotor, berpenyakit dan sebagainya. Tapi BSF ni dia tak sama dengan lalat biasa. Sebab BSF ni adalah serangga yang bersih dan tidak menyebarkan sebarang penyakit. Dan BSF yang dewasa dia cuma minum air embun yang biasanya dekat atas daun, dekat habitat asal lah, dekat hutan, dan dia tak makan. Dan kalau kita tengok lalat biasa dia akan makan. Itulah penyebab utama dia membawa penyakit dan sebagainya. Dan biasanya dia tak akan bertelur dekat atas makanan ataupun umpan yang kita buat. Biasanya kita akan buat umpan untuk mengumpan BSF datang bertelur. Dan selama ni apa yang bila saya buat BSF ni, saya tak pernah nampak lagi BSF tu datang dan bertelur dekat atas umpan tu. Dan biasanya kita sediakan susunan kotak ataupun kayu sebagai tempat untuk bertelur. Dan kalau dia tak bertelur dekat atas susunan tu pun, dia akan bertelur dekat bahagian tepi takung yang saya gunakan untuk letak umpan tu. Dan BSFL ni juga selamat, dia katakan selamat untuk dimakan oleh manusia, dan ramai yang dah mencuba, dah makan BSFL ni. Dan apa yang orang cakap, rasa dia sama seperti rasa kacang dan tekstur daging yang dia tu lembut. Tapi bagi saya tak perlulah sampai tahap kita nak makan BSFL ni, sebab banyak lagi benda lain yang kita boleh makan. Dan cukuplah setakat kita gunakan BSFL ni sebagai makanan untuk ternakan kita, sama ada ikan, ayam, itik dan sebagainya. Dan kalau itu kan dekat Denmark, dia orang dah gunakan BSFL ni sebagai bahan untuk membuat biskut. Seterusnya, teknik asas untuk mula menternak. Okey, yang pertama adalah mengumpan BSF untuk datang bertelur.
BSF ni akan tertarik untuk datang bertelur di tempat yang dekat dengan bahan perapan seperti kompos. Dan BSF dia tidak tertarik untuk datang bertelur pada bangkai binatang yang berbau busuk. Untuk mengumpan BSF ni, biasanya kita buat umpan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperap atau ditapai. Dalam bahasa Inggeris kita panggil fermented lah. Dan dalam next video saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat resepi umpan ni tadi. Dan umpan tu BSF ni memerlukan kos yang sangat-sangat minimum, dan bahan-bahannya memang mudah kita dapat lah. Okey, yang seterusnya adalah menternak dan pembesaran BSF larvae. Okey, BSFL ni mampu menghabiskan makanan yang 2 kali ganda lebih berat daripada badannya. Dan sumber makanan untuk ternakan BSFL ni adalah sisa-sisa makanan organik yang dikisar halus. Ini sebab mulut BSFL ni kecil, so kita kena kisar dulu makanan tu sampai halus sebelum kita bagi ke BSFL ni. Dan selain daripada tu, sisa-sisa pertanian, contoh macam sayuran dan buah-buahan juga kita boleh jadikan sebagai makanan kepada ternakan BSFL ni. Dan kemungkinan kita boleh dapatkan sumber makanan yang percuma. Sebagai contoh, kalau kita pergi dekat pasar, biasanya akan ada sayur-sayur yang diorang buang tu. Kita boleh kutip semua sayur tu, kita bawa balik, kita boleh kisar mesin supaya lebih halus, dan kita bagi makan kepada BSFL. Okay, BSFL ni dikatakan boleh makan semua jenis bahan kecuali bahan-bahan macam ranting kayu, cengkerang, tulang dan bahan-bahan yang tak organik memang BSFL tak makan. Dan selain daripada tu, kita juga boleh bagi makan BSFL ni dengan pellet ataupun dedak ayam, dedak ikan dan sebagainya. Dan dedak ni ataupun pellet ni boleh jadikan sebagai makanan tambahan lah kepada BSFL. Okey, seterusnya adalah untuk kita menuai BSFL ni sebagai makanan untuk ternakan. Okey, BSFL ni boleh dijadikan sebagai makanan untuk ternakan ikan air tawar, ayam dan haiwan peliharaan yang lain. Dan BSFL ni kita boleh terus bagi pada ternakan ataupun kita boleh keringkan. Bagi contoh, kalau kita ada banyak BSFL ni dan ternakan kita tak banyak, jadi kita boleh simpan BSFL ni dengan cara kita keringkan dulu supaya kita boleh simpan lebih lama. Dan harga pasaran BSFL ni sekilo adalah RM52, dan untuk BSFL yang kering harga dia RM120 sekilo. Okay, yang terakhir sekali, kenapa perlu kita menternak BSFL ni? Okay, yang pertama, sebab harga pellet semakin hari semakin meningkat dan jarang kita dengar harga pellet ni turun. Kemudian dah wujud kesedaran di kalangan masyarakat kita ni terhadap sumber makanan yang organik. Sebab bila kita menternak dengan kita bagi makan BSFL ni, so ternakan kita tu boleh dikatakan agak organik lah. Dan makanan organik ni dah semakin mendapat permintaan di kalangan pengguna. Dan selain itu, kita boleh membantu untuk mengurangkan pencemaran sisa-sisa organik oleh industri makanan dan juga masyarakat setempat dan kita sendiri pun. Sebab kalau kita tengok dalam sampah kita setiap hari, mesti akan ada sisa-sisa organik. Contoh macam sayur-sayuran yang kita potong, kulit-kulit dan sebagainya. Dan makanan-makanan yang tak habis tu, itu pun kita boleh gunakan sebagai makanan untuk ternakan BSFL ni. Okay, selain daripada tu, dia boleh membantu meningkatkan pendapatan kita sebagai penternak dengan cara mengurangkan kos makanan ternakan. Okey, setakat ini saja untuk video kali ini. Dalam video seterusnya nanti, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita membuat umpan untuk mengumpan black soldier fly untuk datang bertelur. Dan dalam video seterusnya pula nanti, saya akan tunjukkan pula bagaimana cara untuk kita memasang umpan dan menyediakan takung dan tempat untuk BSF datang bertelur. So, jangan lupa subscribe YouTube channel Kopulit Malaysia. Jumpa lagi.